InsyaAllah kita mula dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita nak terjemah satu ayat dalam Al-Quran, pertama kali kita perlu tahu perkataan-perkataan yang ada dalam ayat tu. Kita kena pecah-pecahkanlah sama ada dia harf, isim ataupun fi'il kan. Lepas tu dah tahu tu dan tahu juga bagaimana nak terjemah makna satu perkataan. Lepas tu itu saraf lah kan. Itu saraf. Lepas tu kita pergi pada nahu. Nahu maksudnya setiap baris terakhir, setiap baris huruf terakhir pada perkataan itu baris dia apa dan kita perlu atau kita boleh menjelaskan kenapa ia berbaris demikian. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada berapa perkataan? Siapa boleh bantu saya? Ada berapa perkataan? Silakan. Kita ada ba. Ada ba. Ba. Kita ada Ismi. Kita ada Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 perkataan. Kan? 5 perkataan. Jadi saya buang dulu, dia menghalang penglihatan. Saya buang dulu. Kita ada 5 perkataan. Ba, Ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. B kita tahu. Ba atau B tahu maknanya kan? Dengan. Kan? Ismi kalau dengar ma ismuka kan, dia ada alif sebenarnya situ. Asalnya ada alif, tapi bila dia tulis dengan ba, dia terus sambung. Alifnya hazaf. Jadi ismi sama kalau tengok pada apps, saya akan join dengan apps sekali. Saya tunjuk pada apps nanti. Jadi boleh senang ini. Saya join dengan meeting ni. Jadi kalau tu buka tu. Sama. Maka aku dia dah apa, saya tak boleh join kod audio. Alright. Pakai itu di. Sekejap. Ya. Mana? Belah tu satu. Bawah. Ya, dulu. Dua dah. Alhamdulillah. Saya jadikan saya nak share macam ni. Bila boleh saya share screen. Apa ya? Okey, nampak Al-Fatihah kat skrin ni? Okey. Bila kita guna apps ni, kita dah biasalah, belum biasa boleh guna, dah biasa tak payah guna pun. Kita tengok pada Bismi, kita tekan pada Bismi, dia akan keluar. Saya buat dalam bahasa Inggeris pula. Okey, saya tukar bahasa Melayu kejap. Lupa. Tukar bahasa Melayu punya setting. Setting dia tukar bahasa Melayu.
Sa bukan tu. Okey. Okey. Bismi. Dia keluar itu. Masih internet. Okey, sorry. Set lagi juga. Order word per word. Perkataan. Okey. Okey, right. Okey, tekan pada Bismi, ternampak di situ dengan nama. Bismi dengan nama Bismi. Dan kita tengok pada lemma tu wazan lah. Hamzah Shim Mim. Tapi yang tekuk root word tu kata akar Shim Mim Waw. Shim Mim Waw. Bila kita tekan lagi kepada klik untuk selanjutnya. Klik untuk selanjutnya. Dia akan keluar tu Shim Mim Waw. Klik for more kan. Kita tekan lagi sekali klik for more tu. Dan dia akan keluar. Ismi ada 39 kali berlaku. Itu ada tasmiyah satu kali sama. Sama kan langit dan samawa. Dia punya huruf akar Shim Mim Waw. Itu jadi dia ada dua, ada punya huruf akar sama dengan mana langit dengan samawa tu dia punya plural lah kan. Jadi itu bagaimana kita tengok sini dia adalah kata benda. Kata benda noun lah, kata benda. Dan dia juga adalah kata depan, bismi ada kata depan dengan tiap-tiap perkataan dalam apps ni boleh ditekan dan dia beritahu maknanya dan juga apa sama ada kata benda atau perbuatan atau haraf. Jadi itu kita boleh guna tu untuk ni kita akan stop share. Nak stop share kat mana sini? Okey, jadi itu satu contoh. Okey, saya akan saya ambil balik Al-Fatihah. Right? Jadi macam tu kita buat. Dan bila kita ada itu kita tahu Shim Mim Waw ni. Shim Mim Waw tu jadi kita tahu dia adalah kata benda noun. Okey, nama. Dan juga kata akar sama katakan dengan langit. As-sama, samawat tu plural lah kan. Lepas tu Allah, kata Allah. Ar-Rahman, apa gua akar Ar-Rahman? Rohamim. Rohamim. Ar-Rahim, apa gua akar dia? Sama Ustaz. Sama, Rohamim juga. Tapi bentuk dia lain sikit. Ini syarah, bentuk lain. Yang Ar-Rahman pada mim itu ditambah alif dan tambah nun. Jadi dia jadi empat perkataan, empat huruf itu kan. Rohamim nun. Dan yang ini pun yang Ar-Rahim, Roha tambah ya. Dua-dua ada bentuk mubalaghah. Maksudnya kalau Ar-Rahman ni maksudnya dia lebih menyeluruh. Macam Quran, bentuk Ar-Rahman, Al-Quran. Quran pun tambah nun di belakang kan. Dia kira ra'a, qaf, ra, hamzah. Tambah alif, tambah nun. Quran. Jadi dia lebih luas. Maksudnya yang sangat dibaca, yang dibaca. Kan? Ar-Rahim, di Ar-Rahman ni yang Maha Pengasih. Kalau kita tengok terjemahan bahasa Inggeris, maksudnya dia entirely maksudnya semua. Maksudnya semua. Dia semua. Dan Ar-Rahim dengan ya mim ni bermaksud kalau ada ya mim kita belajar itu kita macam isim fa'il katibun, isim fa'il yang menulis. Kalau katibun dengan ya tu kan, katibun itu jadi dia orang penulis. Kerja dia seorang penulis. Dia sama dengan Ar-Rahim tambah ya mim, Rahim amat pengasih. Amat, bila dia amat kepada Allah yang Maha Pengasih lah. Okey, jadi itu salah satu makna yang boleh cari dalam Al-Quran. Kalau ni dah biasa senang je lah kita tahu maknanya. Tapi kalau tak dalam perkataan lain nanti kita jumpa tak tahu maknanya, pelan-pelan buat.
Satu hari terjemah satu ayat pun tak apa. Guna apps tu kalau yang belum pasti kan, yang belum mahir sangat. Lama insya-Allah vocab kita pun bertambah. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Okey, jadi itu adalah taraf. Maksudnya kita tahu setiap perkataan. Ba adalah haraf, bermaksudnya dengan. Ismi adalah nama. Isim juga dengan alif dan hazaf. Okey, jadi nama. Allah ialah Allah dalam jalalah. Ar-Rahman ni pun isim. Ar-Rahman ni pun isim. Maha pengasih. Tapi kalau Maha pengasih dalam ni maksud Maha pengasih Allah amat pengasih kepada orang kafir yang tidak mengaku wujudnya Allah pun Allah tetap bernikmat. Tetap berhidup, tetap makan dan minum semua di bumi. Dan Ar-Rahim lebih kepada benda-benda yang lebih intangible atau lebih apa? Lebih tidak secara rahmat, sifat kasih sayang kepada orang yang beriman. Okey, jadi itu adalah kita nak faham kita tahu saraf dia. Nah, itu macam tahu makna setiap perkataan, apa setiap perkataan. Lepas tu kita tengok pada nahu kita tengok ismi berbaris bawah, kasrah kan? Ada majrur lah. Allahi berbaris bawah, majrur. Ar-Rahmani berbaris bawah juga, majrur. Ar-Rahimi majrur atau jalah dengan jar kan. Itu semua jar. Tapi kita harus tahu kenapa dia berbaris demikian. Kenapa dia berbaris bawah setiap perkataan. Yang itu yang nahu tu. Dia akan bantu kita faham dengan lebih baik lagi ayat. Jadi okey, siapa boleh tahu betul lah bi itu asal dia bi. Ismi, kenapa dia berbaris bawah? Kenapa dia majrur? B. Kenapa ismi berbaris bawah? Kenapa mim berbaris bawah? Sebab apa? B tadi. Bab apa tu? B, perkataan ba tu, baris bawah. Jar majrur lah. Kalau istilah orang belajar. Tapi tak belajar sekarang pun tak apalah kata tahu dia berbaris sebab B ni haraf jar. Kan? Dia haraf kendi dan posisi. Kan? Jadi dia menjadikan isim selepasnya akan jadi berbaris bawah pada huruf terakhirnya. Kalau dia singular lah. Kalau dia singular. Singular. Okey, jadi ismi. Jadi bismi dengan nama. Okey, lepas tu Allah. Allah berbaris bawah. Kenapa Allah ni berbaris bawah? Ha terbaris bawah. Kenapa? Kenapa dia jar? Siapa boleh ini? Cuba recall ilmu yang kita dah belajar dulu. Kenapa Allah berbaris bawah? Ada isim selepasnya yang tiada tanwin, lepas tu Allah jadi baris bawah. Kenapa? Ada bentuk frasa tu. Dua kan? Ataupun dalam bahasa Melayu sandaran. Apa maksud? Ingat. Mudhaf. Mudhafun ilaih. Idhafah lah, idhafah. Kata sandaran. Kalau bahasa Melayu sandaran. Idhafah. Kalau bahasa Inggeris possessive lah. Okey, jadi Allah baris bawah sebab dia mudhafun ilaih kepada bismi. Maksud dia disandarkan kepada ismi. Sebab tu baris bawah. Ingat, isim berbaris bawah hanya dua keadaan kan? Pertama macam ini, bismi. Bismi ini sebab bila isim jadi berganding atau sebelumnya ada haraf jar, macam bi ke mim ke ila ke fi ke, kan? Dia akan berbaris bawah. Ada satu keadaan mana isim berbaris bawah. Keadaan kedua dia berbaris bawah kerana dia mudhafun ilaih. Dia disandarkan kepada isim sebelum. Itu aja dua keadaan di mana isim berbaris bawah. Dan hanya isim saja berbaris bawah. Fi'il mudhari tak ada. Okey, hanya isim je berbaris bawah disebabkan nahu, disebabkan nahu. Jadi kalau disebabkan sebutan, itu kita boleh jelaskan kemudian. Okey, jadi Allah ibu berbaris bawah kerana ia mudhafun ilaih bismi. Sebab dia digandingkan dalam bentuk frasa dengan ismi. Maksudnya nama Allah. Nama Allah. Kalau dalam bahasa Inggeris, nampak macam Allah memiliki nama itulah, name of Allah. Nama Allah.
Dia macam pemilikan nama Allah. Kan? Nama Allah tu jadi dia satu frasa sebagai satu makna lah. Ada satu nama Allah. Kan? Bukan nama, bukan berasing, tapi pisah, tapi dia satu pengertian. Satu makna. Okey? Okey. Sekarang kita ada Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Dua-dua pun dalam keadaan ja. Nun berbaris bawah, mim berbaris bawah. Jadi, kenapa dia berbaris bawah? Siapa boleh ni, cuba jelaskan. Berlatih. Recall apa yang telah kita belajar. Kenapa Ar-Rahmani, Ar-Rahimi berbaris bawah? Alif lam ke? Alif lam. Bukan, alif lam hanya hilangkan tanwin. Alif lam tak menjadikan dia baris bawah. Alif lam hanya hilangkan tanwin. Kalau tak ada alif lam harus jadi rahmanin. Kalau tak ada alif lam rahimin, tapi ada alif lam jadi ar-rahmani, ar-rahimi. Dia bukan alif lam penjelasannya. Agak kenapa? Siapa boleh cuba? Mausul sifat. Maksud sifat. Maksud sifat pada apa? Maksud sifat kepada Allah. Pada Allah. Jadi dia bukan sifat pada Allah. Dia sifat pada. Kita ada sifat pada Allah sebab dia ambil baris Allah. Dia Allah majrur, dia sifat dia ikut. Kalau Allah ni Allahu, dia akan jadi Ar-Rahman. Ar-Rahim. Kalau ni Allah jadi Ar-Rahmana, Ar-Rahimah. Tu dia ambil. Kalau sifat tu diikut baris mausuf dia. Mausuf sifat ni, mausuf dia ni. Tempat sifat dia. Tempat sifat dia Allah lah, dia ikut baris. Itu dia panggil ikut baris. Jadi sebab tu Ar-Rahmani, Ar-Rahimi berbaris bawah. Kerana dia sifat pada Allah. Jadi kalau kita tengok ni, ayat ni tak ada, semuanya isim, tak ada fi'il. Sebenarnya fi'ilnya ada sebelum ni. Fi'ilnya sebelum ni ada. Tak dinamakan. Maksudnya kalau kita kata aqra'u, aku baca. Aku baca Quran ni dengan nama Allah Maha Penyayang. Kata af'alu, aku berbuat sesuatu bismillah dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ada. Tapi kalau ikut ayat ni saja, dia adalah jumlah ismiyah. Sebab tak ada fi'il. Kan? Jadi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi dengan nama Allah sebab dia sifat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan dia. Okey? Itu bagaimana kita analisis satu ayat. Dan kita perlu buat satu kali aja. Maksudnya lepas ni jumpa pada Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, dah tahu makna dia kan? Jadi tak payah nak ulang lagi. Kan? Dalam kita jumpa selalu kita akan tahu, kita akan ingat makna apa maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu maksud kita berlatih dengan baca Quran. Setiap huruf kita baca ni, setiap huruf kita analisis tadi, kita ulang Allahi, Ar-Rahman ni. Setiap huruf tu dapat 10 pahala. Bukan cakap kita masa kita baca aja, kita tilawah aja. Kita sebut pun B pun dah dapat 10 pahala. Sebab kita kaji Quran. Okay? Ada soalan setakat yang pertama? Okey. Okey. Ustaz. Bismi tu, dia Ustaz kata tadi kata dasarnya sim mim waw. Dasarnya sim mim waw, ya betul. Waw tu dari kat mana? Waw tu. Waw tu hilang. Oh. Bila dia waw tu waw, ya dan alif atau hamzah tu tadi dia kata urut waw dengan ya lah, urut lemah. Urut lemah. Ya. Bila dia gini. Okey, saya tunjuk Okey, kita share screen. Okey, dia asal gini. Dia waw tu bila gini. Dia asalnya sim mim waw kan? Sim mim waw. Boleh nampak? Ya. Okey, saya pakai tangan ni senang lah. Sim mim waw.
Lepas tu dia bentuk bila jadi nama dia tambah bentuk jadi nama kan. Dia tambah hamzah depan kan. Tak jalan pula tangan dia. Komputer kadang jadikan dia tambah hamzah. Lepas tu mim ambil baris bawah. Kan? Ya. Bila mim ambil baris bawah, waw ni tak boleh waw tak di situ sebab akan jadi ismi wu. Kan nak sebut ismi wu susah. Jadi dia jadi ya. Dia tukar jadi ya. Dia bertukar waw dengan ya. Jadi bila jadi ya tu dan bila mi dah ada, dia tak payah nak sebut ismi panjang. Kan? Kalau ada ya tu ismi, dia nak mudahkan sebutan, ya tu dibuang. Jadi ismi. Lepas tu jadi ismi dia tu. Ismi. Bila ya itu bagaimana selalu kata Arab tu terjadi bila hurufnya ya kalau mim ni ambil dhamma, waw tu akan muncul balik. Ataupun macam sama'u kan, atau waw tu akan muncul balik. Itu tak susahkan sebutan. Itu banyak perkataan-perkataan tu yang macam antara lain apa lagi selalu hai lah, yang belakang hudan, yang belakang ada alif maksurah. Kan, atau ya tak bertitik kan, atau ya pun sekalipun bila huruf mengambil kasrah macam mi ambil kasrah, ya tu dihilangkan untuk mudahkan sebutan. Okey? Boleh Okey, terima kasih. Nama. Okey, kita terus kepada Al-Fatihah balik. Kita pergi pada ayat. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita pergi kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Okey? Okey. Minta sesiapa boleh tolong pecahkan ayat tu kepada perkataan-perkataan. Kita ada Lillah. Okey. Lillah ada berapa kata situ? Lillahi, dua. Ada li dengan la Allah kan? Ini ada dua lah, saya tanda gini. Ada dua. Lepas tu? Rabbi. Lepas tu al-alamin. Kan? Al-alamin. Okey, kita ada alhamdu. Jadi saya padam balik semula tu. Kita ada alhamdu. Alif lam yang tahu tambahan kan? Kita tahu itu isim, ada alif lam isim kan? Ya. Jadi huruf akar dia apa? Hamim dal. Hamdu. Hamim dal. Jadi hamdu, hamid sama tu. Jadi dia pada pujian. Alhamdu tu pujian. Hamdu tu pujian dah. Dia nakira, tu panggil nakira, tapi ada alif lam jadi ma'rifah. Alhamdu. Jadi dia tak terjemahkan sebagai pujian tertentu. Setengah terjemah tulis pujian tertentu. Tapi dia lebih umum maknanya. Alhamdu, pujian. Masuk dalam bahasa Inggeris lebih senang. Praises. Jadi segala pujian. All praise is due to Allah. Semua bentuk itu masuk. Semua bentuk pujian. Alhamdu. Macam al-yatama. Al-yatama di kalau terjemahan golongan anak yatim, golongan yatim. An-nisaa, bukan perempuan itu, wanita. Kan? Itu maksudnya dia punya makna itu lebih umum. Alhamdu, segala pujian. Okey, itu maksudnya segala pujian. Lepas tu li la ada dua perkataan li. Apa maksud li? Kepada. Li untuk bagi. ataupun kepada. Li atau milik. Li, milik atau kepada, untuk atau bagi. Lillah, bagi Allah. Li. Okey? Right? Allah lah tahu dalam jalalah. Rabbi, apa maksud Rabbi? Ada perkataan berapa huruf situ Rabbi? Apa huruf akar dia? Rabbun. Huruf akar dia 3. Apa dia? Robaba. Robaba, sebab syaddah masuk 2 huruf kan? Robaba, Rob. Tu
Tuhan pun kalau Islam ni tak apa lebih gambaran tepat Tuhan. Rob ni kalau ikut tu Rob ni bermaksud banyak-banyak. Rob ni macam cakap Rabbul Mal, yang memiliki harta. Murabbi guru yang mengajar kan, murabbi. Kalau di ma'had tu panggil guru dipanggil murabbi, yang mendidik. Murabbi. Itu Rabb tu. Maksud Allah ni, Rabb ni maksudnya bukan hanya Tuhan atau Lord kalau bahasa Inggeris, dia maksudnya yang mencipta, dia Nourisher, juga mengatur, nourisher, pacifier. dapat rezeki semua tu, dan juga dia mengajar. Itu Rabb. Maksud apa yang Allah berikan pada kita. Lepas tu Al-Alamin. Ilmu. Ain lam mim. Apa akar dia? Ilmu. Ilmu Ain Lam Mim. Mim. Tapi dia ada Ain tengah-tengah Ain. Alim. Macam Alim. Ain lah. Alamin kan? Alim. Ain lam Ain lam mim. mim. Ain Lam Alam. Mim ilmu. Dia punya ni. Ilmu. Sama dengan alam. Alam kita tahu alam kan? Jadi dia singular plural ni. Plural. Sebab apa ada? Ada yanun. Yanun. Jamak yanun. Yanun dia jamak plural. Asalnya waw nun. Isim semua asalnya waw nun kan? Muslimuna, mu'minuna. Kenapa jadi yanun? Sebab mudafun ilaih. Sebab dia keadaan majrul. Majrul. Mudaf ilaih. Okay. Kita patah balik. Okey, kita patah balik. Kita patah balik kepada alhamdu. Alhamdu dia dengan dhamma kerana dia asalnya dia dipanggil rafa' kan? Marfu'. Alhamdu. Bermaksud dia adalah keadaan asal. Keadaan asal isim kalau tiada apa-apa pengaruh ke atasnya dia akan jadi rafa', iaitu alhamdu. Dengan dhamma. Dengan dhamma. Lepas tu kita tengok pada nahwu pula. Allahi, Allah berbaris bawah kenapa? Lam. Sebab ada haraf Ya. lam. Haraf lam ni Ajar. dia menjadikan Allah berbaris bawah. Lillahi. Rabbi. Rabbi nak keadaan ja juga dengan kasrah pada ba. Kenapa dia ja? Kenapa Rabbi itu baris bawah? Mudaf. Mudaf. Mudaf tidak menjadikan dia baris bawah. Mudaf hanya jadikan hilang tanwin. Mudafun ilaih. Mudaf pun naik Alamin. kepada Allah. Allahi Rabbi. Tak boleh. Sebab dia ada syaddah. Dia ada syaddah, bukan ada syaddah. Okey. Sebab tu macam tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbi, Allah Rabbi, cuma dalam bentuk ni Rabbil Alamin ni dalam keadaan mudhaf ilaih lah. Rabbil Alamin. Allah Ta'ala Al-Alamin. Tuhan sekalian alam. The Lord of the worlds. Worlds. Plural sekalian alam. Tapi kenapa tak Rabbi baris bawah? Okey, ada dua cara. Satu, dia sifat pada Allah. Sifat. Segala pujian bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin. Ataupun setengah orang panggil badan. Maksudnya kalau kita gantikan Allah di situ dengan Rabb, jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Tuhan sekalian alam. Itu maksud dia. Itu panggil badal tu. Tapi saya lebih senang pakai sifat lah. Sifat. Sifat. Maksud ini sifat pada Allah. Okey, jadi Rabbil jika dia punya terjemahan, segala pujian bagi Allah sekalian alam. Alam ni banyak alam lah. Bukan alam nyata, alam kita je, alam jin, alam barzakh, alam kubur kan, alam mahsyar, lepas tu alam akhirat. Banyak alam gaib semua ada, banyaklah tu alam gaib semua. Ini semua sekalian alam Allah yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir dan yang menentukan semua. Itu maksud ayat ni. Dan al-alamin dari segi fizikalnya
alam, kita tengok alam yang kita dekat bumi, nampak langit, bintang-bintang, berjuta-juta bintang ke atas langit tu kan. Dan sungguh luas langit ni, itu pun Allah jadi Tuhannya. Al-alamin itu alam dari segi fizikal ni kan. Dengan begitu luas untuk tidak tahu berapa jauh lah kalau dengan lajuan cahaya tu lebih beribu-ribu tahun lah. Berjuta tahun mungkin baru sampai. Itu amat besar alam. Itu kalau kita ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita boleh kita dalam hati kita tahu bahawa Allah tu maha besar dan juga mengatur semua. Semua alam termasuk alam semesta yang luas. Itu. Baik, itu. Ada soalan ayat kedua ni? Tak nampak lah Ustaz kenapa Ustaz kata akhir dengan yanun tadi. Okey. Dia Sebab majrur. Sebab dia majrur, dia kalau di nahu, kalau dia asalnya al-alamuna. Al-alamuna. Waw nun. Itu keadaan asal isim. Plural. Jamak muzakkar salim. Yang ni. Tapi bila dia jadi ja, waw tu diganti dengan ya. Sebab dia dalam keadaan mudhaf ilaih pada Rabb, dia majrur. Dia majrur, jamak muzakkar salim, dia majrur dengan ya. Waw tu diganti dengan ya. Asalnya muslimuna mim waw nun jadi mim ya nun. Okey, muslimina. Okey? Seperti macam mukminuna, kita dapat juga mukminina. Kan? Muslimuna muslimina, macam itulah. Jadi itu maksud tu dia majrur. Kalau majrur, kalau dia singular macam Rabb ni, dia akan ambil kasrah. Dan Rabbi. Jadi bila dia plural, dia asal al-alamuna, dia jadi al-alamina. Ya nun belakang. Boleh faham? Okey. Baik. Ada soalan lain? Okey, kita pergi pada ayat ketiga. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, penjelasannya sama dengan atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kenapa Ar-Rahmani dari segi nahu, kenapa dia ja, kenapa dia majrur dengan kasrah pada nun, dan Ar-Rahimi kasrah pada mim. Sifat kepada Allah. Allah. Sifat pada Allah. Pun disifat pada Allah. Dia ikut. Pada Allah. Kenapa dia sifat? Dia ambil baris pada Allah. Allah majrur dengan ha bawah, ha berkasrah. Maka urut terakhir pada perkataan Rahman pun kena ambil baris bawah. Ar-Rahim itu baris bawah. Sebab sifat pada Allah. Jadi kalau tu baca, segala pujian bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Allah tu siapa? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Itu maksudnya. Okey? Right. Ada soalan ayat ketiga? Okey, kita pergi kepada jadi yang sini yang pertama yang ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini kalau tengok ayat ni semua ada isim kan, alhamdulillah isim, Allah isim, Rabbi isim, sebab dia baris bawah semua. Alhamdulillah ada alif lam, al-alamin pun isim ada alif lam. Jadi ini adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Alhamdulillah jumlah ismiyah. Jadi bila jumlah ismiyah, dia ada mubtada dan khabar. Mubtada dia alhamdulillah yang pertama. Jadi tu alhamdulillah, sebab tu alhamdulillah dia marfu. Lillahi rabbil alamin jadi khabar dia, khabar. Cerita pasal alhamdulillah. Jadi kalau bahasa Melayu kadang tak nampak bezakan. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, dia tak nampak. Kalau bahasa Inggeris dia dipindahkan dengan is atau a atau was atau were. Ya. Jadi kalau kita terjemah bahasa Inggeris, all praises are for Allah, the Lord of the world. Jadi ada a situ. Jadi selepas a tu panggil dia punya khabar lah, predicate dia. Dan predicate pun dalam keadaan, kita baca predicate pun dalam keadaan marfu'. Kan? Dia khabar marfu' dengan alhamdulillah, predicate pun marfu'. Tapi kenapa tak ada marfu' dalam tu, semua jar? Sebab pun dipengaruhi oleh
keadaan yang lebih kuat daripada keadaan dia khabar. Maksud ada huruf yang lebih kecil. Lillahi ada haraf ja. Kan? Lepas tu dia jadi sifat pada Allah. Lepas tu dia jadi mudhaf ilaih. Jadi itu lebih pengaruh. Kalau khabar tu dia keseluruhan kan. Tapi ini setiap perkataan tu ada pengaruh yang lebih kuat daripada keadaan dia dalam khabar. Sebab dia lebih dekat atau lebih kecil dari segi bentuk perkataan dia. Lillahi Rabbi ambil sifat Allah, al-alamin jadi ja. Itu maksud saya. Lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tak adalah nisbat ni bukan ayat penuh. Ini salah satu frasa je. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey? Jadi apa tu Ar-Rahman Ar-Rahim ni sifat. Ya. Lepas tu Alhamdulillah ni dia tak boleh jadi mutada. Alhamdulillah. 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 Lillahi Rabbil Alamin khabar. Ini jadi khabar kedua lah Ar-Rahman Ar-Rahim jumlah ni. Oh jadi Alhamdulillah ni mutada lah. Alhamdulillah mutada lah. Oh lepas tu yang lillah ni ni adalah khabar dia lah. Khabar dia. Okey. Okey. Ingat dia yang hazaf tu bismillah ni yang hazaf kan? Bismillah yang ada di atas tu. Okey. Bismillah tu hazaf. Okey. Right. Lepas tu ayat keempat. Ada soalan lain? Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ada berapa perkataan? Ada berapa perkataan? Maliki yaumi ad-din. Tiga. Okay, sekarang kita kaji Maliki ni. Maliki ni apa isim apa bentuk isim apa ni? Maliki ada alif lepas mim. Alif kecil tu alif lah tu. Isim fa'il. Maliki. Isim fa'il. Saya aktif. Fa'il. Ada alif. Maliki. Apa huruf akar dia? Huruf akar dia. Malika. Lam kaf. Malik. Kalau al-mulk sama kan? Mim lam kaf kan? Al-mulk. Al-mulk kerajaan. Al-mulk kerajaan. Al-mulk kerajaan. Malik raja. Malik raja. Jadi tapi Malik isim fa'il yang meraja. Oh. Yang meraja. Maksudnya yang punya kekuasaan lah. Kan? Itu maksud terjemahan isim fa'il saya aktif. Kalau Malik tak ada Malik dia tak ada raja. Kalau Malik yang meraja. Oh, kalau Malik saja dia bukan isim fa'il lah. Bukan isim fa'il. Kalau dia Malik itu raja. Jadi kalau kat Mekah tu dia kalau dia baca Al-Fatihah kan dia baca pendek Maliki Yaumiddin. Kalau di sini lagi Maliki Yaumiddin itu ada dia punya riwayat dia lah. Tapi di sini masuk sama. Maknanya tak banyak beza lah. Raja dengan yang meraja. Okey. Lepas tu Yaumi. Apa Yaumi? Hari. Itu semua orang tahu. Zorof. Yaumi. Yaumi pun isim ke bukan? Isim. Zorof. Sebab dia baris bawah kan? Maliki pun baris bawah. Mesti isim lah. Isim Zorof. Isim Zorof. Ad-din ni? Ad-din ni hari Pembalasan. Hari pembalasan. Kenapa dia kata hari pembalasan? hari kemudian. Hari kemudian. Dalyanu. Akal dia apa? Dalyanu ni kan? Din. Ya, Dayan. Apa lain pada Dalyanu? Pernah ingat tak Dain? Dain. Ad-dain. Hutang. Hutang Ustaz. Hutang. Jadi hari hutang. Yaumi hari hutang. Okey. Kita tengok kita ada punya dasarah setiap perkataan. Jadi kita tengok dia punya nahu pula. Maliki apa nahu dia? Maliki. Jar. Majrur. Ja atau majrur. Tapi Ja. kena ja. Yaumi apa nahu dia? Sama. Ad-din apa nahu dia? Sama. Sama din. Okey, kenapa? Sekarang nak kena jelas kenapa. Okey. Dia benarkan apa tu balik. Kenapa dia ja? Apa Ustaz? Maliki ni kenapa dia jam? Kenapa dia majrur? Oh. Dia badal kot. Badal bagi Allah. Badal ataupun sifat sama.
dalam ni. Yalah badal atas sifat lah. Badal pada Allah atau sifat pada Allah. Sambung ayat dia. Kan? Dia tu ayat dia sambung ni. Kan? Maliki. Jadi sifat dia ambil sifat Allah, dia sifat Allah dia ambil baris Allah. Allah baris bawah. Kaf ni baris bawah dia. Okey? Right. Lepas tu yaumi. Yaumi kenapa dia baris bawah? Kenapa dia majrur? Ingat ada dua keadaan saja yang isim boleh majrur. Satu dia jadi objek ataupun dia jadi Yaumi mudhafun ilaih. dia mengikuti haraf jar atau dia mudhafun ilaih. Jadi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Dia sambung kepada Maliki. Dia ada dua perkataan. Jadi raja hari. Oh. Kita ada ad-dini. Ad-dini pun baris bawah. Kan? Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia jar? Sebab dia Mudhafun ilaih juga. sudah lebih pada yaumi pula. Jadi antara Maliki, Yaumi, Ad-Din itu ada dua mudhaf. Yaumiddin. Antara Yaumi dengan Maliki dengan Ad-Din dengan Yaumi. Jadi yang meraja, bukan yang meraja hari hutang, hari pembalasan. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris lebih mudah nampak kalau dia mudhaf ilaih kata the authority of the Lord, the authority. The authority of the day of judgment. Jadi the of. Itu mudhafun ilaih. Kita kalau dalam bahasa Melayu yang meraja hari hutang, hari pembalasan. Itu. Jadi empat ayat pertama ni semua merupakan sifat Allah. Jadi bila kita solat tu kita pertama kita tahu kita sebut ya Allah, kita baca kita dengan menyebut nama Engkau yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kan? Lepas tu kita puji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita Rabb tu apa? Yang menjaga, yang mengatur, yang mencipta semua dan sekalian alam. Right? Lepas tu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lepas tu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yang meminta kiamat, hari pembalasan. Jadi kita kena bayangkan ni kita akan jumpa hari kiamat ni. Nak jumpa hari kiamat di mana Allah akan tengok kita punya amal. Kan? Mana baik, mana kurang ke apa. Itu. Jadi kita bayangkan. Jadi bila sampai kat Maliki Yaumiddin ni, bayangkan hari kiamat lah. Kita berhadapan dengan Allah. Syurga neraka. Syurga di kanan, neraka di kiri. Jadi itu kita berdoa lepas tu. Okey, ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, berapa perkataan ni ada? Iya, satu, dua. Iya, ka, dua, lepas tu? Dua, na'budu, dua. Na'budu, tiga. Wa, Iya, wa, Iyaka. iya, ka, ka, lepas tu? nasta'in. Nasta'in. Okey, jadi perkataan pula. Okay? Iya ni maksudnya only atau iya. Hanya senya. Dan ka ni domir lah. Ka domir. Ka masuk engkau kan? Domir. Iya ka. Hanya engkau. Hanya engkau. Na'budu ni apa? Kami sembah. Kami sembah. Mana dapat kami? Sebab ada Nun. Nah. ibadat abdi, hamba, ibadah, sembah. Nak budu kami sembah. Itu bagaimana kita kenal, ingat dia punya makna. Jadi ini fi'il. Bila dia fi'il, mesti ada fa'il, pelaku dia kan? Ya. Jadi pelaku dia kami sini. Sebab dia nun. Nahnu. Okey, lepas tu wa dan. Iya samalah. Iyaka, hanya engkau. Lepas tu Nasta'in. nasta'in. Apa makna nasta'inu? Kami meminta. Mohon pertolongan. Kami minta pertolongan. Sebab ada sinta. Ini pun sama macam tadi yang puan tanya itu, kenapa jadi ismi hilang dia ayat tu, dia punya ya. Sama macam ni. Kalau tengok saya jelaskan. Sekejap.
Baik, kita buang yang ni. Kita ada nasta'in. Dia asal dia ain waw nun. Allah. Tak boleh pakai jari pula. Tadi kadang boleh. Kita apa? Ain waw aun. Ingat tak ta'un? Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi. Wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal idwan, kan? Itu surah Al-Maidah. Dia ain wa nun asalnya. Okey, ain wa nun. Tapi bila dia jadi ain ambil kasrah, waw ni akan diganti dengan ya untuk mudahkan sebutan. Dengan ya tu jadi nasta'in tu diganti dengan ya. Lepas tu dia tambah sinta. Okay, sinta. Sinta masuk tolong, minta tolong. Jadi kita ada nun masuk kami minta tolong. Kami minta tolong. Nasta'inu. Ada fi'il mudhari' ujungnya dhamma. Okey, kalau wa ain ni ngambil fathah atau waw atau dhamma, waw ni akan muncul balik. Perkataan dia betul-betul sama tu. Jadi ini bila ain mim ni ain dia mengambil kasrah, waw tu diganti dengan ya untuk mudahkan sebutan. Itu cara bagaimana suara bahasa Arab berfungsi. Okey, kita boleh faham Allah. Boleh insya-Allah. Okey. Kita ambil balik Al-Fatihah tadi. Okey, kita ada nasta'inu. Jadi nasta'inu kami minta tolong. Okey, jadi kita ada na'budu dengan nasta'in, dia ada objek. Mana objek dia? Objek dia masuk maf'ulun bih. Jadi dalam ayat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ada saya perhatian saya ada satu lagi ayat ada macam ni. Dia maksudnya dia dulukan objek ataupun maf'ulun bih dia sebelum fi'il. Itu panggil maf'ulun bih muqaddam, maksudnya muqaddam didahulukan. Kita baca muqaddam kecil-kecil dulu kan. Muqaddam sebelum baca Quran itu yang didahulukan. Kita muqaddam. Isim maf'ul itu muqaddam. Kan dengan fathah muqaddam yang didahulukan. Jadi maksudnya ni maf'ulun bihnya didahulukan. Patut kalau biasanya na'budu iyyaka, kami sembah hanya engkau, dan nasta'inu iyyaka. Tapi Allah depankan dia punya objek dia atau maf'ulun bih ini untuk berikan penegasan hanya engkau, kami lagi kuat ni, hanya engkau kami sembah dan hanya pada engkau kami minta tolong. Jadi ini doanya, maksudnya kita bila kita berhadapan dengan Allah tu dalam keadaan kita bayangkan pada hari kiamat, adakah kita akan masuk surga ke neraka dengan sebab amalan kita. Jadi ini kita doa, ya Allah, aku doa, aku nak kau tolong aku. Engkau aku sembah, engkau aku minta tolong. Kenapa? Kerana kita kan berpegang pada la haula wala quwata illa billah kan. Tiada daya kita untuk melakukan dan kekuatan, tak ada sebarang daya dan tak ada sebarang kekuatan kita melakukan satu kebaikan atau menghindar satu kejahatan, menghindar atau menahan buat satu kejahatan kecuali dengan izin Allah, dengan Allah. Ya, itu yang kita doa. Okey, itu kalau kita bayangkan begitu itu okey. Itu saranan saya lah, kalau ada mungkin ada yang boleh dapat menetapkan ataupun menambah khusyuk dalam hati bila solat, itu lagi baguslah. Itu pengalaman masing-masing. Okey. Lepas tu ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sini dah boleh dapat 1/5 dah tahu bagaimana nasta'inu. Dia iyyaka ni dia mansub, tapi sebab dia mabni dia tak bincang.
Jadi kita ada nasta'inu fil mudhari', kami sembah, kami minta tolong. Itu. Okey. Lepas tu ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa perkataan tu? Ihdina 2. Ihdi 1, na 2. as-sirata Jalan. Satu, al-mustaqimah. dua, satu. Okey? Empat. Jadi ihdi ni apa ihdi? Tunjukkanlah. Ialah fi'il apa? Amar. Amar. Fi'il amr ihdi. Dia ada satu perkataan, satu huruf hilang tu. Dia hidayah, ada ya kat belakang tu. Kan? Sebab dia nak sambung. Ya alif ya kat belakang. Dan kalau fi'il amr kan hujungnya sukun kan? Ya. Jadi ya tu kau ambil sukun, tak payah disebut tu ganti ihdi. Okey? Hidayah, patut hidayah dia ambil dah ambil ambil kasrah. Dia macam ganti ya lah. Jadi sukun. Jadi ihdi. Itu perkataan. Engkau tunjuk kilat. Engkau ihdi, kau tunjuk kilat. Na adalah dia punya objek. Na ni isim dhamir mutasil, melekat. Jadi dia menjadi otomatik jadi maf'ulun bihi kepada ihdi. Jadi ihdina, engkau tunjuk kilat kami. Jadi na ni kalau keadaan dia mansub lah. Sebab dia jadi maf'ulun bihi kan. Tapi kerana dia mabni dia tak bincang. Tapi kau dudukkan dia tu mansub. Kalau masukkan dia jadi maf'ulun bihi kepada ihdi. Okey, terus sama. As-sirata, apa maksud as-sirata? Jalan. Jalan. As-sirata maksud jalan yang besar dan lurus. Itu as-sirata. Dia memang as-sirata pun masuk jalan lurus dah. As-sirata tu jalan yang besar dan lurus. Itu as-sirata. Itu jadi as-sirata dia ada alif lam. Dia menjadi makrifah, jalan tu diketahui. Dan yang mana kan? Apa tu? Al-mustaqimah. Al-mustaqimah sama bentuk macam nasta'in, sinta. Nampak sinta? Tapi ini ada sinta, tapi ada mim depan. Jadi mu. Mu, kita belajar kalau huruf mim depan tu, mim dhamma depan mu, dia boleh jadi isim fa'il atau isim maf'ul type B. Type kedua, jenis kedua. Dia tengok pada huruf akar. Apa huruf akar pada perkataan ni? Apa huruf akar perkataan ni? Ya. Qaf ya mim. Asalnya qaf wa mim. Kum. Kum. Diri tegak. Kum. Kan? Istiqamah samalah. Aqimis salah pun sama dia punya huruf akar. Jadi sebab qaf mengambil baris bawah, lepas tu waw tu diganti ya, sama macam tadilah. Nasta'inu, asalnya awun, ain waw nun. Ini qaf waw mim. Jadi qaf waw diganti dengan ya. Yaqim. Yaqim lurus. Sinta sama dengan atas cari. Sinta cari. Tarik lurus. Mim isim fa'il yang mencari lurus. Al-mustaqim makrifah. Jadi okey, itu jadi itu saraf kan pada nahwu. As-sirata apa nahwu dia? Apa nahwu dia as-sirata? Nasab. Atas. Ya. Mansub atau nasab. Sebab dia jadi maf'ulun bihi, dia jadi objek kepada perbuatan. Perbuatan ni ihdi. Jadi ihdina, na ni menjadi maf'ulun bihi pertama. As-sirata maf'ulun bihi kedua. Tunjuklah kami jalan. Jadi jalan tu, jadi as-sirata tu. Lepas tu al-mustaqimah jadi sifat. Sifat kepada as-sirata. Sifat. Sebab tu al-mustaqimah mengambil baris atas juga. Dia pun mansub, diikut yang disifatkan. Sama macam
Ar-Rahmani, Ar-Rahmi, dia beri sifat pada Allah, dia ambil ikut baris Allah. Ini dia sifat pada as-sirata. Jadi dia ikut sifat, ikut baris. Itu maksudnya. As-siratal al-mustaqim, jalan yang lurus, tapi saya lebih suka terjemahan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, the straight path. Itu senang, jelas. The straight path. Ada satu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu. Kalau cakap jalan yang lurus saja, tak apa penegasan. Berada, tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Sepatutnya ada. As-siratal al-mustaqim, the straight path. Okey? Ada soalan? Ayat ni. Okey, boleh ikuti kenapa barisnya gitu. Itu bagaimana. Jadi kalau kita boleh faham i'rab Al-Fatihah ni, dan kita guna yang sama juga nanti dalam ayat yang lain, insya-Allah 90% ayat tu akan sama struktur dengan Al-Fatihah bentuknya. Fi'liyah je Ustaz. Fi'liyah ni kita ada satu. Pertama ihdinalah pertama. Dan kita pergi pada yang kedua pula. Jadi ke atas sikit ni. Okey, ayat ke-7. Panjang ayat dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita ada haraf wa, kan? Jadi kita boleh anggap tu sebagai jumlah, kita boleh anggap jumlah yang asing lah. Kita boleh terjemah secara berasingan. Tapi dalam hal ni dia bersambung semua. Okey, jadi kita ada berapa perkataan? Kita ada sirata dan alladzina an'amta Alaihim. alai dengan him Ghairi. al-maghdubi Alaihim. alaihim Walad. Okey, itu perkataan. Sekarang kita tengok pada perkataan sirata, tahu makna dia kan? Sirata atau makna sama di sirata ni. Alladzina, apa makna dia? Orang-orang yang Isim mausul, panggil isim mausul. Isim mausul, bila dia ada isim mausul, dia ada sila. Masuk alladzina yang, masuk mausul tu yang lah, yang. Yang apa? Tu yang dipanggil sila dia tu. Kan? Dan sila dia boleh bentuk perkataan, boleh bentuk jumlah, sama ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dalam hal ni dia jumlah fi'liyah. Okey, an'amta, apa makna dia an'amta? Kau beri nikmat. Isim ke fi'il tu? An'amta, ta di belakang. Isim. Apa fi'il? Fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa dia jumpa akar? Ain. Nun ain mim. mim. Nikmat. Maksudnya nikmat. Nun ain mim, nikmat. An'amta mesti telah beri. Ta ni dia punya fa'il. Ta ni panggil fa'il. Maksud ta ni yang melakukan nikmat, an'am. Jadi kau telah beri nikmat. An'amta. Telah beri nikmat. Ada hamzah. Dia kalau nun ain mim ta nikmata tu engkau telah menikmati. Dan ada hamzah ni dia jadi me tambah me. Kau telah menikmatkan, kau telah memberi nikmat, kau telah menikmatkan. Itu dia Allah telah beri nikmat. Ta ni kembali pada Allah lah. Engkau telah beri nikmat. Itu masuk. Di fi'il madhi lah. An'amta, ta ni di belakang, anta engkau. Jadi dia di belakang madhi, engkau telah beri nikmat. Okey? Right? Lepas tu ala, apa ala? Atas. Atas. Him mereka. Him mereka. Him ni dengan home sama. Dia jadi him sebab ala. Jadi him sebab ala. Oi, dah 1 jam dah kita habiskan tak apa. Okey. Alaihim. Atas mereka. Okey, ni senang atas mereka.
Lepas tu, okey, jalan dia ni, jadi ini jadi dia punya mausul. Sirata, jalan yang apa? Engkau berdiri di atas mereka. Tu jalan tu. Okey? Okey, satu. Lepas tu, ghairi. Apa maksud ghairi? Bukan. Bukan. Dia seperti daraf. Dia isim. Dia ghairi bukan. Dia kalau dalam bahasa Inggeris adverb lah, bukan. Okey, jadi dia ghairi selalu jumpa lah. Dia boleh jadi ghairun, dia boleh jadi ghairi atau ghaira boleh juga sebab dia isim biasa. Lepas tu al-maghdubi. Mudafur ilaih. Ya, mudafur lain. Isim apa ni? Kita bincang perkataan dulu. Isim apa ni al-maghdubi? Nahu lepas tu. Al-maghdubi isim apa? Ada mim. Oh, akal dia apa? Dan Doba. Rodab. mim dengan waw. Rodab. Jadi apa ni maghdubi apa isim apa ni? Maf'ul. Isim maf'ul, isim tasrif. Jadi ghadaba, ghadban, ghadaba, ghadab, marah. Ghadab marah, la taghdab marah kan. Ghadaba tu marah. Maghdubi isim maf'ul yang dimarahi. Yang dimurkai, samalah kan. Itu yang dimarahi atau yang dimurkai itu maksudnya al-maghdubi. Di ghairil maghdubi, itu dalam keadaan kita tengok ghairi ni baris bawah kenapa? Okey, nanti. Haraf jar. Okey, nanti saya baik tak apa. Alaihim atas mereka, kan? Ya. Kan? Wa apa wa? Dan La tidak. Bukan. Dolin. Apa makna? Apa akal dia? Dolam. Lam. Ada syadda kan? Ya. Lam. Ada alif lepas tu apa maknanya? Isim apa? Fa'il. Isim fa'il. Isim ni ta'il lah. Sama macam atas Malikiyah ta'il. Yang mustaqil ta'bi. Ni isim fa'il ta'bi. Dengan dengan huruf kedua akar tu bunyi kasrah macam ni ya bunyi kasrah lah. Itu ni isim fa'il al-mustaqim. Ni type B, type A bentuk macam ma ada alif. Maliki yaumiddin dalin isim fa'il. Okey. Jadi ad-dalin ada maksudnya isim fa'il yang melakukan kesesatan atau yang menyesat. Ad-dalin yang melakukan kesesatan. Okay, sekarang kita dia ada singular plural ni Plural. dengan yanun. Dia jadi majrur ataupun boleh jadi mansub bergantung pada konteks ayat. Kita tengok nanti kita bincang. Ni yanun jadi plural dengan yanun. Sama juga macam alamina. Okey? Right. Sekarang kita balik pada nahu. Kita pada nahu pula. Sirata kenapa dia mansub? Kerana dia sifat kepada as-sirata yang ni. Kan? Dia nak jelaskan apa as-siratal mustaqim tu. Ini penjelasan kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Jadi yang ni Allah nak jelaskan apa tu jalan yang lurus. Jadi sirata. Tapi dia tak ada alif lam. Tapi dia tak ada tanwin. Kenapa? Sebab dia nak mudaf. Dia adalah mudhaf. Idhaf ada mudhaf. Mana mudhaf ilaih ni? Mudhaf ilaih Alladzina. Okay? Jalan yang. The path of those. The path of those. Ada of itu kan? Jadi ni mudhaf. Alladzi mudhaf ilaih. Alladzina ni mudhaf ilaih. Sebab tu sirata tu tak ada tanwin. Okey? Dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, sebab dia mudhaf. Mudhaf bila dia alladzina. Tapi alladzina sebab dia mabni, dia tak nampaklah majrur dia. Kan? Jadi alladzina. Jadi lepas tu kita tengok mausul dia an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah bernikmat atas mereka. Okey? Lepas tu ghairil maghdubi
ghairil maghdubi ni, ghairil maghdubi ialah kerana tengok dia baris bawah, dia majrur, dia adalah sifat kepada alladina. Sifat kepada alladina. Ataupun dia boleh jadi jadi jalan yang apa? Jalan yang kata nikmat, jalan yang bukan mereka yang dimukai. Jalan yang bukan yang dimukai. Okey? Jadi itu ghairil maghdubi itu dah mudhaf balik. Not of those that incur your wrath. Jalan bukan yang dimukai. Atas mereka. Okay? Atas mereka. Itu alaihin. Itu jadi sebab tu ghairi itu baris majrur juga. Sebab alladini majrur. Kenapa dia majrur? Dia mudhaf ilaih pada sirata. Tapi majrur dia tak nampak sebab dia mabni. Tapi ghairi jadi sifat dia pun ambil jadi majrur juga. Ghairil maghdubi al-maghdubi majrur sebab dia mudhaf ilaih pada ghairi. Not of those who incur the wrath upon them. Incur your wrath upon them. Okay? Atas mereka. Lepas tu sambung wa dan waladhdallin. Dan la ni tidak ataupun la ni kalau kita tengok i'rab dia, kalau tengok i'rab nanti saya share balik sebelum ni kita tengok ada waladhdallin. La ni panggil la zaidah. Maksudnya la tu kau tak ada pun tak apa, kau tak diterjemah. Jadi dan bukan alaihim ghairil waladhdallin, ghairil sama ni ghairil bukan yang sesat. Jadi ini menjadikan sifat kepada maaf, dia jadi okey saya balik. Okey, dia jadi mudhaf yang kedua lah. Waladhdallin. Bukan orang sesat atas mereka dan bukan yang sesat. Dia pun dia majrur. Waladhdallin majrur. Lepas tu ya nun. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia sama juga dia ambil bukan mereka yang dimukai atas mereka dan bukan yang mereka yang menyesat. Itu maksud dia. Okey, jadi waladhdallin dan bukan yang sesat. Itu bukan yang menyesatlah kalau ni sifat dan bukan yang menyesat. Menyesat diri sendirilah. Itu waladhdallin pada aktif. Kadang jadi keadaan boleh dimukai oleh Allah dan boleh menyesat tu satu perkara yang boleh berlaku. Panjang kita hidup ni boleh berlaku. Jadi kalau kita doa ni ya kana bu ya kana stain. Lepas tu yang ini yang kena perhatikan. Maksudnya bila-bila saja boleh berubah hati kita dengan kehendak Allah lah. Jadi kita berlindung dengan Allah. Lepas tu baca amin. Okey? Itu. Right? Ada soalan? Nanti saya tunjuk yang ni saya badikan saya nak share. Okey, ada soalan sementara tu. Saya nak tunjuk ni. Oh dah ada, dah boleh. Sekejap Okay, kita balik kepada ni. Kalau kita tengok ni balik kepada X. Kalau kita tekan, kalau tekan yang ni. Maaf. Okey, kita tekan pada ayat. Okey, dia ada terjemahan. Dia keluar terjemahan tu kan. Bahasa Melayu, bahasa apa yang kita pilih lah. Nak bahasa Turki pun boleh. Jadi nak tengok i'rab dia atau nak tengok tafsir dia, kita tekan yang terakhir sekali, paling kiri sekali tu, yang topi graduan tu. Topi universiti tu. Tekan itu dia akan keluar tu. Dia akan keluar tafsir. Dia ajak keluar tafsir. Tafsirnya boleh pilih lah bahasa Melayu, tafsir Ibn Katsir. Dia baca terus. Lepas tu nampak tu Arabic i'rab. Tu i'rab tu. I'rab tu akan menerangkan tentang nahwu. Orang yang baru belajar mungkin tak baca dia pun tak apa nak faham sangat. Tapi lama-lama kalau nak cek boleh cek. Dia akan beritahu kenapa dia baris demikian. Kalau tengok terakhir sekali, Datuk di bawah sekali tu, kita nak cek yang waladhdallin. Apa tu waladhdallin kan? Nah, okey. Okay. Yang atas ni sini ni. Ni ad-dallin ni. Ad-dallin maktuf ala al-maghdubi. Ada maktuf. Maksud dia samalah kalau ada maktuf ala al-maghdubi dia jadi mudhaf ilaih jugalah kepada ghairi. Sebab tu waladhdallin pada keadaan majrur.
alaihim majrur bil ya, itu majrur dengan ya. Itu okey, li'annahu jamak mudzakkar salim. Ada jamak Ya. mudzakkar salim. Okey, itu maksudnya. Okey, right? Okey, saya balik share. Cuba Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah selesai bagaimana kita analisis Al-Fatihah. Dan begitulah cara tuan-tuan dan puan-puan bila hadir pada kelas latihan amali, itu yang kita bincangkan tu. Kenapa dia baris bawah sampai atas? Ayat kadang yang hadir itu kan makin dah lama kan, jadi mereka shortcut je lah, tak explain macam saya. Tapi insyaAllah ayat lepas mereka terangkan, saya sambung dan jelaskan lebih detail. Jadi lama boleh faham insyaAllah. Okey? Ada soalan sebelum kita tangguh dah 10.30 kan? InsyaAllah minggu depan kita sambung pada 3 atau 4 surah pendek. Mana yang sempat lah. Dan itu. Jadi InsyaAllah kita buat sekali untuk minggu depan. Dan saya harap lepas tu beranikan diri tu hadir latihan amali itu hari Jumaat. Ataupun tengok kepada rakaman. Dan kalau tu berlatih juga guna apps. Kita masuk satu, ambil satu hari satu ayat. Kalau susah sangat satu ayat boleh. Petang lepas asar berilah 10 minit. Ambil apps tadi tu, tengok ayat satu, terjemahkan, baca, cuba faham apa makna dia. Lepas tu tengok terjemahan, lepas tu tengok perkataan demi perkataan dan tengok nahu dia, lama-lama insya-Allah akan mahir. Dan kita baca tu jadi macam baca buku lagi. Macam baca buku biasa. Baca Quran, baca buku. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Ada soalan terakhir sebelum saya tangguh? Okey. Kalau tak ada, saya ucapkan banyak terima kasih banyak semua atas keadaan dan semoga sesi ini cukup amat bermanfaat. Dan kita jumpa lagi minggu depan pada masa yang sama Isnin malam insya-Allah. So kita tangguh dengan tasbih kifah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah.